Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah direzekikan kita bertemu. Setelah lama kita tak dapat bertemu. Saya balik ke Malaysia, lepas tu saya balik ke sini, lepas tu mata saya mata Malaysia, lepas tu saya dapat bertemu dengan adik-adik yang dirahmati Allah hari ini. Jadi mohon maaflah dalam 2 minggu lepas kita tak dapat hadir. Ala kulli hal, insya-Allah kita akan terus sampai khatam biiznillah. Biasa bila? Kita tak biasa. Kau mana biasa? Ada nikahan. Bila? Bulan 5. Baik. Hari itu kalau sebagaimana yang sahabat-sahabat kita sebagiannya sebut, kita last sekali berhenti pada ta'rif al-amr. Wa ammal amru fa huwa istida'a'ul fi'li bil qaul mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Itu last sekali kita baca. Akhir ma qara'nahu min matni al-waraqat huwa qawlu sayyidina imam al-haramain al-juwaini wa ammal amr fa huwa istida'a'ul fi'li ay talabil fi'li bil qaul ay biwasitatil qaul mimman huwa dunahu ay anna hadzal amra muwajjahun ila ma huwa aqallu darajatan minal amir ala sabilil wujub ay ala sabilil hatmiyah fa in kana al ma'mur la yuri an yasma' kalam fa alayhi al iqam. Tamam? Jadi hari ini kita masuk kepada beberapa perbahasan yang berkaitan dengan al-amr. Setelah kita tahu apakah dia al-amr, dan pada pertemuan-pertemuan sebelum ini kita dah sebut bahawa ta'rif Imamul Haramain ini mensyaratkan hendaklah al-ma'mur yang kena suruh itu lebih rendah martabatnya berbanding dengan yang menyuruh. Dan kita nyatakan ta'rif ini dibincang oleh para ulama, lalu mereka mendapati yang kuatnya al-amru tidak disyaratkan mestilah al-ma'mur lebih rendah martabatnya berbanding dengan al-amir. Di mana anna al-amr sawa'un sadara min al-a'la ila adna am min al-adna ila al-a'la am min al-musawi ila al-musawi yusamma amran. فالراجح أن كون المأمور أقل من الآمر إن هذا الشرط على خلاف الراجح. أما على المذهب الراجح أن هذا الشرط غير معتبر. Sebab tu apabila seorang anak kata kepada ayah dia, "Ta'al ya baba, ta'al ya baba. Ta'al ya baba, ta'al kul. Ta'al ya baba, kul ma'i. Ta'al ya baba, kul ma'i." Orang mesti kata baba, baba, mama. Tapi ada juga orang buat kajian, kalau tak silapnya baba dan mama tu macam ada daripada asal bahasa Arab dia. Tapi saya tak jumpa lah. Pernah terbaca sekali dalam Facebook. Tapi kalau Facebook ni tak jadilah kan. Rugia Azhari, mana hujahnya? Kalau Facebook, kalau Google, tak boleh lah. Kita mesti ada, kita punya sumber yang kuat. Okeylah, kita tukar ke bahasa yang jelas. Ta'al ya abah, ijlis ma'i wa kul ma'i. Ta'al ya abah, ayya abati, wahai ayah datang sini makan dengan saya. Jadi ta'al itu adalah fi'lul amr. Siapa yang al-amir dalam contoh ni al-ibn. Siapa yang kena suruh al-ab. Saya guna kata ya abah, wahai ayahku, ya abah ataupun ya abad, ya abah, ta'al. Satu al-amrah, ta'al. Ijlis indi wa kul ma'i. Ijlis, kul. 3 terus ta'al, ijlis, kul. Siapa yang suruh? Budak kecil, anak kecil. Siapa yang kena suruh? Si ayah. Adakah ini dinamakan sebagai al-amru? Na'am, ala rajih. Tapi di sisi Sayyidina Imam al-Haramain, ini tidak dinamakan sebagai al-amr, li'anna al-ma'mur a'la darajatan minal
minal amir. Jadi di dalam ta'rif sebenarnya wa ammal amru fahuwa istid'a, iaitu talab, tuntutan, al-fi'li, istida'ul fi'li bil qaul, secara lisan, ucapan itu keluar secara lisan bukan dengan isyarat. Mimman huwa dunahu. Jadi Imamul Haramain mensyaratkan hendaklah al-ma'mur lebih rendah daripada al-amir. Jadi dalam contoh yang saya bawa tadi, bila seorang anak kata kepada ayah dia, ya abah, orang Melayu pun panggil abah kan, orang ayah ya abah, ya abat if'al ma tu'mar, ya abat, ya. Di situ ada dua qiraat tu, ya abat ataupun ya abah. Cuma kalau kita baca laju tak nampaklah dia punya beza dua qiraat tu, ya abat if'al jugalah. Sebab ya abah tu dengan ta marbutah kan, ataupun dengan tak sampan ya. Tak sampan pada orang Melayu kita tak sampan dengan tak singgui kan. Okey, ya abah ta'al ijlis indi wa qul ma'i. Jadi ayat ini kalimah ijlis, kalimah ta'al itu tidak dinamakan sebagai al-amr di sisi Imamul Haramain Al-Juwayni. Sejuk ke? Okey. Ala sabil wujub. Jadi kita dah nampak di sini ada mimman huwa dunahu, itu berlaku pertikaian di kalangan para ulama usul fiqh. Adakah syarat ini dikehendaki di dalam al-amru ataupun tidak? Okey, setelah kita tahu ta'rif itu dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini, kita masuk kepada beberapa perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan al-amru. Kenapa al-amru ni penting? Sebab apabila datang perintah Allah, datang perintah Rasul, akan berlakulah hukum hakam yang berkaitan. Jadi dengan sebab itu, oleh kerana usul fiqh ini ditulis atas tujuan supaya kita dapat mengambil hukum hakam, maka perbahasan al-amru ini menjadi perbahasan yang dianggap penting dalam ilmu usul fiqh. Begitu juga dengan an-nahyu, supaya kita bila tengok ada arahan, kita tahu apakah arahan ini, apakah yang diinginkan oleh arahan tersebut. Jadi Imamul Haramain mendatangkan masalah pertama selepas daripada ta'rif, wasighatuhu if'al. Cuba bila kita baca laju tadi, wasighatuhu if'al. Sighatuhu ay sighatul amri adalah if'al, iaitu atas dasar fi'lul amr. Di sana ada fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', di sana ada fi'lul amr. Jadi sebarang sighah yang menunjukkan bahawa di situ adalah al-amr. Maksudnya kalau tanya orang bahasa, ini fi'lul madhi am fi'lul mudhari' am fi'lul amr, dia kata hadha huwa fi'lul amr, hadha huwa fi'lul amr. Ta'al, ta'ala ya baba, ta'ala ya abah, fi'lul amr. Ijlis, fi'lul amr. Kul, fi'lul amr. Jadi walaupun dia tidaklah berbentuk if'al macam nam, mana ada bentuk if'al secara zahirnya. Ijlis itu if'al bukan if'al. Di sini sebut if'al. If'al yang dimasukkan di sini adalah dengan maksud semua sirah yang menunjukkan kepada fi'lul amri. Jadi ta'ala ya abah, itu ta'ala fi'lul amr. Ijlis fi'lul amr. Nam fi'lul amr. Kul fi'lul amr. Ra fi'lul amr. Ra daripada ra ya ra. Ra'a ya ra. Dulu kawan saya pernah buat satu ayat, saya kata salah nahu ni. Dia kata apa? Ramaita Zaidin. Saya kata Ramaita Zaidan. Macam mana Ramaita Zaidin? Ramaita tu fi'lul madhi. Jadi Zaid tu jadi maf'ulun bih. Bila maf'ulun bih mesti dengan mansub. Jadi Ramaita Zaidan. Dia kata tak. Ra fi'lul amr. Maita maf'ulun bih wa huwa mudhaf. Betul, Zaid mudhaf ilaih. Maksudnya sila lihat mayat Zaid. Dia saya faham tak sila lemparkan Zaid. Tengok subhanallah. Ejanya sama tapi ikut siapa yang cakap, apa yang diinginkan. Ramaita Zaidin. Ramaita Zaidin. Ramaita Zaid. Sila lihat mayat Zaid ataupun sila lemparkan si Zaid itu sendiri. Okey, jadi ra itu adalah fi'lul amr, diambil daripada ra'a yara ra. Jadi semua ini adalah merupakan fi'lul amr yang merupakan sirah bagi fi'lul amr, bagi arahan. Jadi wasighatuhu if'al.
Itu yang pertama. Maknanya kalau fi'lul madhi bukan al-amr. Fi'lul mudhari' bukan al-amr. Jadi sebarang ayat yang berbentuk madhi atau mudhari' tidak ada di sana arahan. Secara dasarnya begitu. Melainkan kalau di sana ada petunjuk luar, kita namakan sebagai qarinah. Ada petunjuk luar yang menunjukkan ini adalah arahan. Ketika itu barulah dianggap sebagai arahan. Tetapi asalnya fi'l madhi dan juga fi'l mudhari' itu bukan bertujuan untuk menyatakan arahan. Sebaliknya untuk menceritakan apa yang berlaku. Jadi fi'lul amri adalah untuk menunjukkan berlakunya arahan, manakala fi'lul mudhari' dan juga fi'lul madhi untuk menceritakan tentang khabar, tentang apa yang berlaku. Semata-mata cerita. Ja'a Muhammad. Itu je lah. Ja'a Muhammad. Muhammad datang. Dan kita itu je lah. Dia selesai. Ana akul. Mabruk kan. Akan tu ta'mi qabla qalil. Kuais. Itu je lah. Tapi kul mai. Di sana ada arahan. Sila makan bersama dengan saya. Di situ ada arahan. Baik. Selesai tentang sirah. Senanglah. Sebarang sirah al-am, maka di sana ada tuntutan untuk yang disuruh melakukan perbuatan yang disuruh tersebut. Wa 'indal itlaqi wat tajarrudi 'anil qarinah yuhmalu 'alayhi. Wa 'indal itlaqi wat tajarrudi 'anil qarinah, ketika mana berlaku itlaq. Itlaq ni berlaku pengosongan perintah tadi daripada sebarang ayat lain. Sebarang qaid. Dipanggil mutlaq, muqayyad. Kalau ikut asal-asal dia, mutlaq ni yang bebas. Muqayyad yang kena ikat. Jadi apabila satu perintah itu bebas, dia tidak diikat dengan sebarang ikatan lain. Contoh, arahan yang bersifat ikatan. Kul ma'i wa illa khuz darbi. Kul ma'i wa illa sa'adribuk. Contoh, kul ma'i. Kul itu fi'lul am. Tetapi bila datang ayat selepas tu, wa illa sa'adribuk, kalau tak makan saya pukul. Ketika itu tahulah kita arahan itu arahan yang mesti dibuat. Kalau tak buat, daya kita. Jadi dia ada ikatan. Maksudnya al-amru di sini tidaklah bersifat mutlak. Sebaliknya dia sudah mempunyai qarinah. Dia sudah mempunyai petunjuk luar, petunjuk yang bukan diambil daripada perbuatan al-amru itu sendiri, daripada fi'lul am, tapi diambil daripada yang lain. Contoh dia dalam kita punya ayat tadi, kita kata perintah ini mesti dibuat, wajib dibuat. Kita kata wajib tadi diambil bukan daripada al-am, kalau ikutlah, tetapi diambil daripada adanya qarinah. Itu kalau ada qarinah. Wa indal itlaq, apabila kosong, perintah tadi kosong, maksud inda itlaqi al-amri, ketika kosongnya perintah tu dia semata-mata ta'al ya akhi. Contoh, ta'al tu ya, ta'al ya akhi, saya kena buat ke? Kalaulah Nabi SAW, contoh, kalau kita berada pada zaman Nabi kata ta'al ya khairan nizam, wajib ke saya lakukan perintah Nabi sebut, atau sunat, atau mubah? Ini perbahasan dia. Kalau Nabi kata ta'al wa illa fal'iqab, ketika itu jelas-jelas ada petunjuk luar yang menunjukkan arahan tadi mesti dibuat. Tapi kalau Nabi SAW sebut pada kita, contohnya ta'al. Jadi kalau saya tak pergi ke depan, dosa ke tidak? Adakah arahan tadi wajib diikut atau tidak? Di sini perbahasan yang sedang kita bincangkan. Wa indal itlaq, apabila arahan tadi kosong daripada sebarang petunjuk. Wa tajarrudi 'anil qarinah, kosong daripada sebarang petunjuk luar. Jadi kata para ulama, sebenarnya al-itlaq sama erti dengan tajarru' 'anil qarinah. Jadi di sini Imam Al-Hamid mendatangkan penafsiran. Kalau orang tanya itlaq yang apa dia? Kena ikat dengan kayu, dengan tali apa? Sebab kalimat itlaq tu dia kalau ikut segi asal-asalnya berkait dengan tali, ikat.
Jadi mungkin orang tanya apa dia ikat, bila pula perintah kena ikat dengan tadi. Mungkin orang tak faham. Jadi didatangkan ucapan watajarrudi 'anil qarinah. Kosong arahan tadi, kosong dari sebarang petunjuk luar, semata-mata arahan saja. Ta'al, itu je. Jadi kalaulah perintah itu seperti ini bentuknya, tidak ada sebarang petunjuk luar, kita nak kata arahan tadi wajib ke tak wajib? Arahan ini mesti dibuat atau tidak? Okey, yuhmalu alaihi. Yuhmalu alaihi, maka arahan tadi akan ditanggungkan, maksudnya akan difahami alaihi, alal wujub. Kalau ikut takrif al-amru tadi, al-amru fa ammal wa ammal amru fa huwa istida'ul fi'li bil qaul mimman huwa dunahu ala sabil al-wujub. Jadi kalau dah tak ada sebarang petunjuk luar, kita balik kepada asal dia. Maka al-amru itu untuk lil wujub. Maka alaihi di sini bermaksud alal wujub. Wa 'indal itlaqi wat tajarrudi 'anil qarinah, ketika kosong, apa dia kosong? Maksud dia ketika dia bebas. Bebas. Apa dia bebas? Kosong daripada sebarang qarinah, petunjuk luar. Yuhmal ay yuhmalul amru alaihi ay alal wujub. Itu asalnya. Jadi tahulah kita, bila contoh fuqaha kita sebut dalam kitab-kitab, hadza wajibun lianna Allah Ta'ala qala kaza wa kaza wal amru lil wujub. Tahu kita, ini sebenarnya mengapa sebagian fuqaha kita kata wajib. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sallu. Sallu ni fi'lul madhi am fi'lul mudhari am fi'lul am? Fi'lul am. Salla yusalli, salli. Salli, salliya, sallu. Kan? Dia punya dari segi tasrif gitu tak? Jadi sallu, hendaklah kamu semua berselawatlah, kan? Jadi fuqaha kita dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sallu fi'lul am wal amru lil wujub. Maka selawat itu, berselawatlah, sallu itu fi'lul am. Itu adalah fi'lul am, perintah. Maka bila ia perintah, perintah itu akan, sekarang ni ada tak Allah Ta'ala sebut fa in lam tusallu fa alaikum al-iqab, ataupun fa in lam tusallu fala ba's? Tak ada kan? Semata-mata sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu je. Jadi fuqaha kita mengatakan sallu ini fi'lul amr. Bila fi'lul amri lil wujub. Sekarang sebab kami dah dalam ayat ni tak ada sebarang petunjuk luar. Bila kita cuba tengok dalam dalil-dalil lain, tak ada pula. Jadi tahulah kita al-amru di sini lil wujub. Lalu fuqaha kita mengatakan di manakah kewajipan berselawat itu? Iaitu sewaktu kita sedang mendirikan solat. Jadi sewaktu kita melakukan solat fardu atau sembahyang sunat, sewaktu di tahiyat akhir itu wajib kita berselawat kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau tidak, batas sembahyang itu. Adapun di luar sembahyang, fuqaha kita mengatakan disunatkan berselawat ke atas baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Okey, jelas kan? Tapi itulah, itu dari segi perbahasan fiqh lah. Namun umat Islam ni adalah umat yang begitu mencintai Nabi-Nya. Pantang sebut nama Nabi, kita pun sebut sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau orang kata sunat, kalau orang kata mubah pun tak kisahlah. Yang penting kita berselawat, sebab ia adalah tanda cinta kita kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Tapi segi perbahasan fiqhnya hanya wajib ketika kita di dalam solat fardu atau sembahyang sunat. Itu dalam sembahyang jenazah. Sebab sembahyang jenazah pun selawat kepada Nabi itu juga adalah merupakan fardu, merupakan rukun bagi sembahyang jenazah. Ya ke fardu? Betul ke? Sembahyang jenazah.
Fardu ke? Saya pun dah terlupa Lama dah tak jumpa jenazah Sekejap pastikan. Ustaz ni kelas Sufi Ustaz je lah. Macam mana nak terkeluar Ni kitabkan Zurraghibin syarah kepada Minhajul Talibin. Jadi Minhajul Talibin ni adalah matan karangan siapa? Imam Nawawi Antara matan yang penting dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah yang minat tentang fiqh, kena target last kali. Biarlah baca matan apa pun, last kali mesti belajar matan Minhajul Talibin. Yang menghuraikan minhaj banyak. Antara huraian yang masyhur adalah huraian Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, yang huraiannya dinamakan sebagai Kanzur Raghibin. Saya dengan beberapa orang sahabat kami hafal matan Minhajul Talibin. Target 6 tahun khatam. Seminggu 3 kali jumpa. Itu dalam 3 kali jumpa tu 6 tahun juga tu. Jadi sahabat-sahabat pun kena buat perancangan Tapi kalau berasa kalau seorang-seorang ni insya-Allah lah sebelum mati tu pun tak dapat khatam. Kalau begitu kena carilah kawan-kawan, kita kena pakat hafal sama-sama lah. Siapa nak join boleh Tapi itulah kelas larut malam start pukul 11.30 sampai 12.30 Kelas yang orang pun dah tak nak datang dah Kan? Sebab kami tak sampai lagi buat sembahyang jenazah ni Bila baca tu kadang-kadang ingat lupa tu. Tapi bila ni disebut li salatihi arkanun ahaduha saniha as-salis ar-rabi', dan yang disebut juga al-khamis as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da as-saniyah, ay ba'da takbirah as-saniyah. Wa sahih anna salata ala al-al la tajib. Itulah memang fardu lah Jadi dalam sembahyang selawat kepada Nabi ni, dalam sembahyang fardu kita, dalam tasyahud akhir, dan juga dalam sembahyang jenazah, iaitu suatu kita selepas selesai takbir, selepas takbir yang kedua Okey. Illa ma dalla ad-dalilu ala anna al-murada minhu an-nadbu aw al-ibahah. Illa ma dalla ad-dalil ala anna al-murada minhu an-nadbu aw al-ibahah fayuhmalu alayhi. Kalau tadi sebut secara dasarnya apabila ada sebarang perintah dan kita pula tengok tak ada pula sebarang petunjuk luar yang nak menentukan perintah tadi untuk makna wajib atau sunat atau mubah atau apa, tak ada. Dia adalah bersifat mutlak, al-amrul mutlaq, al-mujarrad 'anil qarinah. Maka kita kata nahnu nahmil hadzal amra 'ala al-wujub. Naqul inna hadzal amra lil wujub li'anna al-amra asluhu lil wujub. Sekarang ada pula qarinah. Ada pula sebarang qarinah yang menunjukkan bahawa perintah tadi bukan lil wujub, tapi untuk makna lain, untuk istihbab, untuk ibahah dan sebagainya. Maka ketika itu bila ada dalil luar, kita pegang yang dalil luar tu lah. Kita kata okey, asal ni memanglah al-amrul wujub, tapi oleh kerana ada petunjuk luar yang telah mengatakan perintah ini bukan untuk makna wujub, maka kita kata perintah ini bukan untuk makna wujub, sebaliknya adalah untuk makna yang ditunjukkan oleh perintah, oleh qarinah luar itu, oleh petunjuk luar tersebut. Jadi kata Imam Al-Haramain, melainkan sekiranya datang dalil yang menunjukkan bahawa yang diinginkan daripadanya illa ma, iaitu illa ma dallad dalil
ala anna al-murada minhu ay minal amri. Minhu di situ maksudnya minal amri. An-nadbu awil ibahah. Apabila datang dalil luar yang menunjukkan bahawa yang diinginkan daripada perintah yang disebut dalam satu arahan itu, yang diinginkan daripada perintah ini bukan kewajipan, sebaliknya an-nadbu contohnya, ataupun al-ibahah. An-nadbu maksudnya sunatlah, al-ibahah boleh buat, nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Fayuhmalu alaihi, ay fayuhmal ala ma dallad dalil alaihi. Maka ketika itu kita akan yuhmal, ay yuhmal hadzal amr ala ma dallad dalil alaihi. Kita akan kata perintah ni akan ditanggungkan, akan difahami berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh petunjuk luar tersebut. Jelas Jadi asalnya perintah, kalau ada saja sebarang perintah, kalau kita tengok tak ada sebarang petunjuk luar, tak ada sebarang qarinah, kita kata hadzal amr lil wujub. Perintah ini untuk memberi makna kewajipan. Kalau ada dalil luar, kita pegang dengan dalil luar tu lah. Dia nak bawa kepada makna an-nadbu, kita kata al-amru hinaizin lin-nadbi. Kalau petunjuk luar itu menunjukkan makna ibahah, kita kata hadzal amr yufid al-ibahah. Begitulah fayuhmalu alaihi, fayuhmal ala ma dallad dalilu alaihi. Fayuhmalu alaihi ay fayuhmal al-amru ala ma ay ala al-ma'na allazi dallad dalil alaihi. Dapat? Fayuhmal al-amru ala al-ma'na alladhi dalla ad-dalil alaihi, ala hadha al-ma'na. Jadi kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, sebarang dalil-dalil yang sunat, kadang-kadang datang dengan perintah. Ada perintah syarak, tapi fuqaha kita memahaminya ini adalah untuk sunat. Okey, jadi bila ada sebarang perintah yang ada bukti luar yang menunjukkan dia bukan untuk memberi makna wajib, maka kita akan fahaminya dengan makna bukan wajib. Contoh yang disebut oleh fuqaha antaranya firman Allah SWT, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Allah SWT menyeru kepada orang yang memiliki hamba. Zaman dulu ada hamba kan? Bila ada hamba, bilakah si hamba tadi akan menjadi orang merdeka, akan dibebaskan daripada perhambaan? Ada banyak cara. Antaranya apabila si tuan tadi kata kamu bebas, anta hur. Jadi bila si tuan itu yang melafazkan ucapan anta hur, serta-merta si hamba tadi akan bebas. Dia sudah lagi tidak tertakluk ke atasnya hukum perhambaan. Sebab hamba ni dia macam barang. Dia orang tapi dia macam barang. Dia boleh dijual. Orang yang merdeka tak boleh dijual, tapi orang hamba boleh dijual. Dulu kalau kita zaman dulu, kita pergi ke Sayyidina Hussein tu, kita pergi Masjid Azhar, akan ada suqul ibad, jual hamba. Tapi dia tak ada jual ke kilo pun rasanya kan. Dia tak sebut ni hamba Melayu sekilo 2 geni, tak dia sebut itu kan, dijual. Kalau dia kata ini hamba ni dia hafal Minhajul Talibin, bawa main kan. Dia ni faqih tapi jadi hamba, buat macam mana kan? Jadi oleh kerana dia ni orang alim, dia boleh bersyarah dan sebagainya, jadi harga dia mahal. Jadi kalau orang nak beli, dia fikir dia boleh buat bisnes.
Suruh dia tulis kitab, jual. Bila jual siapa untung? Si pemilik hamba. Suruh dia mengajar, buat yuran. Siapa nak belajar Minhajul Talibin kena bayar sekian-sekian. Jadi orang join. Lepas tu orang pun bayar yuran. Duit siapa dapat? Si tuan. Hamba dapat apa? Hamba tak dapat apa lah. Nama pun hamba. Dia tidak boleh mendapat duit, hamba ni. Dia tidak memiliki duit. Cuma menjadi kewajipan ke atas si tuan dia untuk beri makan, minum, bagi dia rehat. Bukanlah buat jadi hamba amdi kuli ikut dan gitu. Adalah juga dia punya syarat dia. Makan minum dia terjaga. Okey. Antara cara untuk si hamba tadi keluar daripada perhambaan adalah dengan cara al-kitabah. Dia panggil aqdul kitabah. Apa dia aqdul kitabah ni? Tulis tulis apa? Kita tulis gitu ke? Tak. Kitabah ni satu istilah merujuk kepada perjanjian di antara seorang hamba dengan tuan dia. Yang mana si tuan dia kata, kalau kamu berjaya bagi kepada aku jumlah duit sekian, kau bebas. Okey? Apabila kamu, wahai si hamba-Ku yang menghafal Minhajul Talibin, kamu berjaya memberikan kepada aku $10,000 dalam tempoh setahun. Contoh tak mesti syarat gitu. Dalam tempoh setahun, kalau kamu berjaya mendapatkan keuntungan, buatlah kamu mengajar, minta yuran ke, buat buku ke apa, dalam tempoh setahun ini, kalau kamu berjaya membayar kepada aku $10,000, engkau akan bebas. Hamba pun setuju. Bila hamba setuju, maka berlakulah akad al-kitabah. Hamba pun bekerjalah. Dia jual kitab, dia buat syarah, dia mengajar orang. Ikutlah. Tiba-tiba sampai dah setahun, Allah tak cukup $1,000 lagi. Dia janji $10,000 kan? Tak cukup lagi 1,000. Atau tak cukup, asal penting tak cukup lah kan? Tinggal lagi $50 tak cukup lagi. Contoh, alamak kesian, $50 lagi tak cukup. Bila tak cukup, okey, apa yang berlaku? Okey, si tuan kata, aku buat macam mana? Dah kau tak mampu. Jadi duit semua tu akan dapat ke tuan juga. Sebab memang hamba dia bekerja macam mana pun, duit dapat ke tuan. Cuma lebih dia, kalau dia berjaya mendapatkan $10,000 dalam contoh kita tadi, dia bagi kepada tuan dia, maka ketika itu dia pun bebas daripada perhambaan. Jadi dalam ayat ini Allah SWT berfirman, fakatibuhum, wahai orang-orang yang memiliki hamba, bebaskanlah hamba-hambamu secara kitabah. Maksudnya sila melakukan akad kitabah antara kamu dengan hamba-hamba kamu. Perintah kan, katibuhum, maksudnya kataba yukatibu, katib. Bila dia punya yang kena suruh tu ramai, kita sebut katibu. Okey, jadi maknanya di sini ada perintah. Bila perintah, kita belajar tadi kan, al-amru lil wujub. Maka kalau ikut semata-mata ayat ini, pada ayat dalam firman Allah SWT sebut fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Kalau kamu dapati mereka ni baik, bagus, boleh dapatkan duit. Bukan hamba yang kalau kita suruh kerja pun dia tak reti. Selama ni kita suruh dia bisnes, semuanya tak laku. Kalau gitu tak payahlah kan. Sebab kalau dia tak akan mampu menghasilkan duit kepada kita. Tapi kalau dia ni hamba yang syatir, hamba yang pandai, maka Allah Ta'ala kata, maka kamu hendaklah, perintah, hendaklah kamu melakukan akad kitabah dengan hamba kamu. Ya, kalau ikut semata-mata firman Allah SWT ini, maka yufidul wujub, akan menyebabkan, akan terhasillah satu keputusan, akad kitabah adalah wajib ke atas pemilik hamba. Sebab Allah Ta'ala sebut fakatibuhum, wa katibuhum amrun, wal amru yufid al-wujub. Namun kefahaman bahawa perintah ini adalah untuk wujub bercanggah dengan ijma'. Bila kita cek balik, oh rupanya para ulama telah bersepakat bahawa akad kitabah tidak wajib. Bila bertembung di antara kefahaman kita tadi dengan ijma',
maka hendaklah kita pegang ijma'. Jadi oleh kerana ada dalil luar, ada petunjuk luar yang mengatakan perintah tadi bukan lil wujub, maka kita tak boleh peganglah al-amru huna lil wujub. Jika satu orang kata, saya peduli apa, ijma' ke tak ijma' ke, saya dah belajar usul fiqh. Imam Haramain sebut, wa indal itlaqi wal tajarrud anil qarinati yuhmalu alaih. Khalas ya akhi, intahi. Marah pula. Kita kata kamil kalamak illa ma dalla dalil ala anna al murada minhu an-nadbu awil ibahah fayuhmalu alaih. Selagi tak ada qarinah tak apa. Tapi kalau ada qarinah, ada bukti luar yang menunjukkan bahawa kehendak perintah tadi bukan lil wujub, sebaliknya untuk tujuan sunat, untuk tujuan mubah, maka ketika itu hendaklah perintah tadi difahami dengan apa yang ditunjukkan oleh petunjuk luar tadi. Dalam contoh kita tadi, fakatibuhum al-amr wal amru haqiqatan fil bidayah yufidul wujub. Tetapi masalahnya al-ijma'. In aqala al-ijma' ala anna al-kitabah laysat biwajibah. Ketika itu tahulah kita, perintah dalam firman Allah Ta'ala fakatibuhum ini laisa lil wujub. Okey? Sebaliknya dibawa dengan dalil lain. Dalam hadis yang disebut kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Kuntu nahaitukum, dulu kata Nabi, saya larang kamu daripada pergi ke kubur pada awal-awal Islam. Sebab ialah mereka baru masuk Islam, masih lagi terkesan dengan budaya jahiliah. Baru saja masuk Islam, mau tak mau mesti akan terikut-ikut juga dengan budaya jahiliah. Di kubur kok meratap, di kubur ke sembah kubur ke apa ke, kan? Lalu Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, saya dulu halang kamu daripada pergi ke kubur. Ala fazuruha. Sekarang silalah fazuruha, ziarahilah kubur. Zuru maksud dia adalah fi'lul amr. Zara yazuru zuru sebab dia ramai. Jadi maknanya ziarah hazal am yufidul wujub. Kalau wajib, siapa tak ziarah kubur dosa. Tapi rupa-rupanya bila kita tengok, apabila perintah itu datang selepas larangan, itu adalah qarinah yang menunjukkan bahawa perintah yang datang selepas larangan untuk mengatakan dia adalah lil ibahah. Okey, sebab kalau tengok ayat, saya dulu tak bagi kamu pergi kubur. Pergilah kubur. Apa yang kita faham? Nak pergilah. Sekarang tak masalah. Siapa nak ziarah kubur silakan. Tak nak ziarah pun tak apa. Tapi bila kita cek balik, rupanya di sana ada gesaan syarak untuk pergi ziarah kubur. Ziarah kubur ni dia membawa kepada istihbab. Dia membawa kepada istihbab. Tapi asal-asalnya dia untuk mengatakan sudah tidak lagi wajib. Jadi asal-asalnya ziarah tu kalau ikut semata-mata perintah fazuruha, sudah jadi wajib sebab dia adalah perintah. Tapi oleh kerana ada qarinah, ada petunjuk luar yang menyebabkan kita mengatakan bukan wajib, maka kita akan pegang berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh petunjuk luar tersebut. Jelas kan? Okey, sebelum saya lanjutkan, ada siapa nak tanya? Macam mana lagi sekali ni? Al-Kitabah tidak wajib. Jadi apa hukum sebenarnya? Apa hukum sebenar dia? Yang sebenar sini kalau ada sunat atau harus. Al-Kitabah. Kitabah kalau tak silap saya dia adalah akad sunat kalau tak silap. Dia sebenarnya dia tak ada istilah wajib asalnya. Sebab kita asalnya wajib, kemudian dah jadi sunat, dia jadi nasakh. Dia bukan nasakh sini.
Cuma saya sebut tadi fakatibuhum tu, kalau kita pandang semata-mata perintah, kita akan kata dia fil wujub. Tapi bukan, ini yang pada awalnya pun bukan wajib. Bukan maksudnya dulu peringkat awal wajib, sudah lama tak wajib. Bukan. Kitabah ni pada awal lagi tak wajib. Cuma kalau ada orang mengatakan tak, dia wajib. Sebab apa? Sebab ni perintah. Sebab dia guna kaedah sufi. Sebab ni perintah. Wal amru fil wujub. Lalu kita katakan betul dia perintah. Tetapi setelah adanya ijma' yang menunjukkan bahawa kitabah tidak wajib, maka ketika itu tahulah kita kehendak Allah Ta'ala dalam firman Allah Ta'ala fakatibuhum itu bukan wajib. Sebab ijma' takkan bertembung dengan kehendak Allah. Sebab Nabi kata apa? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat terhadap perkara yang sesat, yang bercanggah dengan kebenaran. Jadi tahu bila ijma' saja berlaku, tahulah kita bahawa Allah Ta'ala inginkan daripada ayat ini untuk menggalakkan kita untuk membuat akad kitabah. Cuma adakah akad kitabah ni sunat ataupun mubah? Yang tu saya tak ingat saya tepatnya. Ingat secara tepatnya. Tapi kalau akidah tanya, kita keluar je sekejap. Salah je. Aktul kitabah. Mustahabbah. Qala sayyidina Imam Abi Syuja' wal kitabatu mustahabbatun idza sa'alaha al-'abdu. Apabila si hamba minta kepada tuan dia, wahai tuan, boleh tak kita buat akad kitabah? Saya teringin nak jadi orang merdeka. Ketika itu sunat untuk si tuan dia melakukan akad kitabah. Sunat. Dengan syarat disebut dalam Hasyiah Al-Bajuri. Jadi sunat tu apabila berlaku 3. Pertama, si hamba minta. Yang kedua, si hamba ni orang yang dia ada sifat amanah. Sebab mungkin kalau dia tak amanah, dia berniaga-niaga kan. Sebab dia berniaga dan tempoh tu duit tak bagi lagi kat tuan, dia boleh simpan. Kalau dia tak amanah, dia kata, hai, ikut gaya ni saya silap mahu tak dapat ni, tak cukup ni, simpan duit je. Jadi dia niaga dia sorok, Dan akhirnya tuan, tak maaf lah tuan, tak dapat lah bayar. Okey lah, tak apalah, jadilah hamba. Tapi dia dah nyorok duit banyak kan ni. Sekejap sejak dia beli barang kan. Jadi tidak amanah. Tapi kalau dia seorang yang amanah, lepas tu dia pula memang pandai cari duit, dia ada kepakaran, kemahiran untuk dapatkan wang, dalam masa yang sama dia pun minta untuk dia bebas secara kitabah, maka ketika itu sunat bagi si tuan dia untuk melakukan akad kitabah. Tapi kalau tak cukup syarat ni, hukum kitabah adalah harus mubah. Pun begitu ada juga akhirah dalam masalah ni, dalam masalah hukum asal kepada kitabah. Cuma yang saya sebutkan tadi berdasarkan pendapat utama dalam mazhab kita, mazhab Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas okey. Ada soalan lain? Sebelum kita pergi kepada tajuk yang seterusnya.
Jadi kita dah selesai dah. Wa indal itlaqi wa tajarrudi 'anil qarinati yuhmalu 'alaihi, ay 'ala al-wujub illa ma dalla ad-dalil 'ala anna al-murada minhu an-nadbu aw al-ibahah fayuhmalu 'alaihi, ay fayuhmal 'ala al-ma'na alladhi dalla ad-dalil 'alaihi. Selesai tajuk tu Tak siapa nak tanya? Semua jelas Okey, kita terus kepada yang seterusnya. Wala yaqtadi takrar 'ala sahih. Boleh baca takrar, boleh baca tikrar. Wala yaqtadi takrar 'ala sahih. Secara berdasarkan pendapat kuatnya, pendapat sahih, pendapat yang kuat. Di sini ada juga berlaku khilaf lah masalah ni. Cuma pendapat yang sahih, pendapat yang rajih, la yaqtadi al-amrul mujarrad at-takrar. Wala yaqtadi, maksudnya wala yaqtadi al-amrul mutlaq al-mujarrad 'anil qarinah. Hadha al-amr la yaqtadi at-takrar. Berdasarkan pendapat yang kuat, sebarang arahan yang bersifat kosong tadi, kosong daripada sebarang kait, sebarang ikatan, sebarang dalil luar, perintah ini tidak akan menunjukkan bahawa mesti buat banyak kali. Takrar ni mesti kena buat banyak kali. Contoh, kalau saya sebut kepada seorang sahabat saya, ta'al ya akhi, kul ma'i. Dia faham. Kul fi'lu amrin walaysa hunaka wal amil lam yakul kul marratan wahidah faqat wala marratin wala usbu'in wa atlaq. Dia tak sebut pun kena makan banyak kali ke, sekali ke, tapi dia sebut makan je. Bila macam tu, kena setiap kali saya nampak dia makan, saya kena makan dengan dia. Betul lah budak tu. Mula-mula ya ta'al ya akhi kul. Ta'al, hadir, makan. Petang tu dia nampak kawan dia tengah makan, dia pun datang, fadal ya akhi, atini shoya. Li'annaka qulta munzu sa'at qul wa huwa al-amr wal amru yufidu taqrar. Jadi kalaulah dia sebut buat perangai begitu, kawan dia sebut wa huwa khilafus sahih. Li'anna as-sahih wal mu'tamad anna al-amra la yaqtadi at-taqrar. Jadi apabila satu arahan dikeluarkan, dia sebenarnya berdasarkan pendapat yang kuat tidak menunjukkan bahawa orang yang disuruh untuk melakukan perbuatan tu kena buat banyak kali. Maknanya kena cukup sekali je lah. Tak juga. Sekali pun tidak, banyak kali pun tidak. Betul tak kena buat banyak kali, kena buat macam mana? Sebab ya imam kena buat sekali saja, imam kena lebih daripada sekali. Pendapat yang kuat, perintah yang tidak disebut kena buat banyak kali ataupun kena buat sekali saja, perintah kosong lah, kita gunakan istilah begitu. Perintah kosong ni, dia tidak langsung menunjukkan kena buat sekali sahaja, dan dia juga tidak menunjukkan kena buat 2 kali dan lebih. Habis dia tunjukkan apa? Dia hanya minta orang tadi melakukan perbuatan tersebut saja. Habis tu sekali ke 2 kali? Sekali ke 2 kali saja ke? Itu kena tengok petunjuk luar. Dia tidak dapat dipahami daripada semata-mata perintah. Contohnya dalam isu tadi, bila kita tahu kawan kita ni memang jenis kedekut, dia kalau boleh, dia makan tu, dia makan dalam bilik air, tutup pintu semua kalau boleh lah. Tapi sebab tak mampu, sebab dia pun tak mampu untuk makan bilik air, dia pun makan dalam bilik. Itu pun kadang-kadang dia kunci bilik. Tahulah, dia kunci tu dia makan saja. Tiba-tiba satu hari, ta'al ya akhi kul ma'i, ana ashtaritu haga kamila, hayya bina na'kul ma'a, hayya ta'al kul. Apa koordinat kita faham? Ini sekali ni. Ini mungkin dah 1000 tahun sekali ni je lah aku ada makan dia. Sebab tahu perangai dia. Ada koordinat luar. Ada koordinat luar yang kita faham dia ni
Memang perangai dia kalau boleh memang makan tak nak ajak orang. Kalau orang datang pun kata syuh gitu kan. Tafaddal ibta'in anni, ilaika anni. Faqad azaitani biwujudik, Dia ajak makan, apa koordinat kita faham? Inilah kali pertama dan terakhir makan bersama dengan dia. Jadi tahulah kita bahawa saya diminta untuk makan dengan dia sekali je lah. Tahu mana sekali tu? Berdasarkan koordinat luar. Bukan diambil daripada kalimah ta'al, kul. Bukan diambil daripada kalimah kul tu. Itu kalau contoh memang kawan kena kut. Kalau kawan ni memang dia ni macam perangai Nabi Ibrahim AS. Tak boleh makan seorang-seorang. Tension. Lapar ni tapi makan seorang-seorang tak boleh lah. Kena ajak orang. Lain kali nampak kata, ya kita ta'al ya. Wallahi ana antazir munzu nisfi sa'ah man sayati fayakul ma'i hatta nazalat barakat wassakanat wat ila ilahi. Kita tahu perangai dia ni mandi kalau tensionnya apa ni? Tak jumpa kawan nak makan. Duit ada, makan sedap-sedap. Tetapi tak ada orang nak makan dengan dia. Dia tak boleh makan seorang-seorang. Dia kena makan menyembah dengan orang. Perangai dia begitu. Ikram, dia seorang yang memuliakan orang lain. Bila dia kata kul ya akhi, tahulah kita, khalas. Kullama wajadtuka akilan sa'akul ma'ak. Kullama wajadtuka akilan sa'akunu akulan. Mush akilan faqad sa'akulu akulan. Ay syadidal akli. Tahu mana kita bahawa yang kita diminta untuk makan banyak kali dengan dia? Dengan sebab qarinah luar. Bukan diambil daripada kalimah kul, tapi diambil daripada qarinah luar. Di sini contohnya adalah perangai di sini. Atau qarinah luar yang lain. Ya akhi ta'al. Sekali je lah makan dia. Sebab dia buat isyarat. Isyarat juga adalah qarinah luar. Dia kata ta'al ya akhi kul. Maksud dia sekali je lah. Ta'al ya akhi kul. 2 kali. Hari dengan esok. Jadi qarinah luar itu memberitahu kepada kita apakah yang diinginkan oleh yang menyuruh tadi. Okey. Jadi kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wala yaqtadi ay la yaqtadi lafzul amr at-taqrara 'ala sahih. Berdasarkan pendapat yang kuat, dia tidak menunjukkan kena buat banyak kali. Bahkan juga tidak menunjukkan hanya kena buat sekali saja. Sekali sahaja ke, 2 kali sahaja ke, 3 kali sahaja ke, itu kena diambil daripada petunjuk luar, daripada qarinah. Illa iza dallad dalil alaihi ay ala takrar. Melainkan sekiranya datang dalil luar yang menunjukkan bahawa kita yang kena suruh tadi diminta melakukan perbuatan itu banyak kali. Ketika itu tahulah kita yang perintah tadi adalah mesti dibuat banyak kali. Ini kalau kita fikir-fikir mungkin tak terperasan dalam ucapan kita mungkin kita tak terperasan sebab kita bukannya sumber syariat kan. Tapi kalau kita tengok subhanallah, ulama kita bincang perkara ni kerana ia sangat penting dalam masalah istinbat hukum. Kenapa kita kena sembah banyak kali? Sebab Nabi sembah banyak kali. Jadi tahulah kita aqimus salah itu, aqimus salah, aqimu itu sebenarnya litakrar. Bukan kerana diambil daripada kalimah aqimu. Sebaliknya diambil daripada qarinah luar, iaitu apabila datang ada hadis yang bila sahabat tanya, kami ni Allahu amaraka an nusalliya as-salawati fil yawmi wal laylah. Macam tu lebih kurang hadisnya dalam riwayat Bukhari. Allahu amaraka an nusalliya as-salawat fil yawmi wal laylah. Atau macam tu lebih kurang. Ada seorang sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah, adakah Allah telah menyuruh kamu untuk kami ni sembahyang setiap hari 5 kali? Lalu Nabi kata, Allahumma na'am. Ya.
Jadi dengan hadis itu, dengan ada hadis lain, dengan perbuatan Nabi sendiri, tahulah kita petunjuk-petunjuk luar ini adalah ingin memberitahu bahawa firman Allah SWT, aqimus salah, aqimu itu litakrar. Bukan maksud dia sembahyang zuhur dah, lepas tu bila masuk asar, dah sembahyang asar belum? Tak, saya tak sembahyang lagi. Bila sembahyang? Saya dah sembahyang lah lepas. Itu sembahyang zuhur. Orang kata aqimu, khalas. Aqamtu solah, aizih kaman. Aizih kaman? Aizih solah. Senang jawapannya, nak sembahyang lagi lah. Sebab banyak kali dia kata ar-rajih al-amru laysa litakrar. Kita kata betul, tapi di sana illa ma dallad dalil alaih. Laqad dallad dalil al-qati' ala anna ma'murun bis salawatil khams fil yawmi wal laylah ila an mat. Illa an mutna alaina an nusalliya as-salawatil khams. Jadi petunjuk luar itu menunjukkan bahawa aqimus salah litakrar. Bukan diambil daripada kalimah aqimu itu sendiri, tapi diambil daripada petunjuk luar. Wala yaqtadi at-takrara 'ala as-sahih illa idza dalla ad-dalilu 'alayhi. Okey, ada sebarang soalan sebelum saya masuk kepada tajuk yang seterusnya? Solfik ni kena tenang-tenang, Saya minum syai, itulah kalau sahabat nak syai, bawa beli rumah lah. Dia bukan macam ceramah. Dia kena tenang sebab dia main otak. Saya sendiri kalau baca usul fiqh, beza saya baca usul fiqh dengan baca hadis. Bila baca usul fiqh, kepala kita cepat panas. Tapi kalau baca hadis, dia senang, dia laju. Dia tenang. Tapi baca usul fiqh sebab dia main otak semua. Jadi tak boleh kita terlalu mendesak. Baca relax gitu. Sebab otak kita sampai satu tahap dia akan letih. Apatah lagi kelas ini di antara kelas larut malam juga kan. Okay. Ada soalan? Clear? Semua faham Okey, kalau macam tu kita masuk pada yang seterusnya. Qala rahimahullahu azza wa jalla wala yaqtadil fawr. Wala yaqtadi al-fawr. Maksudnya wala yaqtadil amrul mutlaq. Ma huwa al-amrul mutlaq? Yani al-amrul mujarrad 'anil qarinah. Hadha al-amr la yaqtadi al-fawr. Perintah yang kosong tadi macam tadi, ta'al kul ta'al kul. Perintah yang kosong, dia tak kata ta'al ya akhi al-an. Ta'al ya akhi ta'al al-an. Lazim an ta'ti al-an ta'al. Kalau itu jelas ada al-an tu. Jadi dia sudah muqayyad bil waqt. Haisu inna hina izin ma'muruna bil ityan fawran. Jadi ketika itu tak payahlah kita bincang yani huwa qal ta'al al-an, huwa yufidu al-an am ba'da al-an. Kalau itu soalannya ghami yani. Bingunglah istilahnya. Dah jelas-jelas ya akhi ta'al al-an. Yani turid minni al-an wala ba'da al-an. Al-an. Tasir. Huwa al-amru al-mutlaq. Mutlaq ya ami. Huwa al-khalas yani al-amru sarih murih ta'al al-an. Ais kaman. Jadi apabila perintah itu sudah ada, dia punya waktu dia selesai. Ya akhi ta'al ghadan. Al-an yani ghadan. Yani al-an la haula wala quwwata illa billah. Aqul ya ami, masa aqul ghadan. Okey, jadi sudah ada muqayyad di zaman. Sekarang itu bukan isu dia lah, sebab kalau ada sudah ada penjelasan dia sekarang ke ba'da nisfi sa'ah ke ghadan ba'da bukrah. Contohnya kita buat urusan kat Universiti Azhar kan, sampai kata bukrah. Betul tu, al-amru hina izin laisa mutlaqan, innama huwa al-maqrud bi qarinah sarihah murihah mut'ibah muhzinah mubkiyah. Ta'al ghadan. Okey.
Yang itu tak payah kita bincang lah, sebab itu mana jelas. Sekarang kalau perintah itu kosong, tak disebut sekarang ke besok ke, tak disebut begitu. Kul izhab ila al-madrasah, izhab ila suq, izhab ila al-masjid. Itu je arahannya. Jadi adakah dia menyebabkan, dia perintah itu menunjukkan saya kena buat serta-merta, fauran maksudnya serta-merta. Wala yaqtadi ay wala yaqtadi al-amrul mutlaq al-faur, maksud dia mubasharatan, bisurah, maksud dia kena buat segera ke? Okey, kata Imamul Haramain, tak kena buat segera. Perintah yang kosong tadi tidak menunjukkan kena buat segera. Maknanya boleh buat lambat-lambat lagi lah. Juga tidak menunjukkan kena boleh buat lambat-lambat. Maksud dia, wala yaqtadil faur wala yaqtadi aidan at-tarahi. Al-faur kena buat segera. Kalau tangguh-tangguh ni kita panggil at-tarahi, lewat-lewatkan sikit. Jadi perintah yang keluar daripada seseorang itu ataupun daripada syariat itu sendiri tidak menunjukkan kena buat serta-merta, bahkan tidak juga menunjukkan boleh buat lewat-lewat. Habis itu nak buat masa bila? Buat masa bila tu jangan tanya perintah, tengok dalil luar. Sama macam la yufidu takrar tadi. La yufidu takrar wa la yufidul marrah. Di sini al-amru la yufidul faur wa la yufidul tarahi. Jadi nak tahu segera ke tak segera tu kena tengok dalil luar. Habis perintah tu apa peranannya? Hanya nak bagi tahu kamu kena buat perbuatan ni. Perbuatan yang disuruh tu kamu kena buat. Nak kena buat banyak kali ke, sekali saja ke, tanya bukti luar, tanya qarinah. Kena buat sekarang ke, ataupun kena buat lepas ni ke, tengok bukti luar, tengok qarinah luar. Jadi kalau contoh seorang suami, dia kata kepada isteri dia, wallahi ana gawa'an, wallahi ana gawa'an, izhabi ila suq, izhabi ila suq, Allah yubarik fik, ma'alish, ma'alish ya habibti, syaitan orang saya kan, ma'ziratan ya habibati, wallahi ana jawa'an, wallahi munzu sabah hatta al'an lam akul ba', izhabi ila suq law samahti. Apa qarinah dia? Yani ba'da sa'atin, ba'da yawmin, ba'da usbu', izhabi ila suq. Perintah kan? Izhabi ila suq. Dia tak kata pun izhabil an, atau izhabi ba'da yawm, atau ba'da syahrin, atau sanatin. Dia kata izhabi ila suq, sila pergi ke pasar. Jadi kalau isteri kata hadirah, samu at-ta'a ya habibi, lepas tu dia pun relax kat rumah. Yang suami kata arjuk hadirah, arjuk, nah, insyaAllah, ul ya Rab bas, ul ya Rab, kul ya Rab. Jadi ketika itu suami tadi akan geram, sebab akhirnya dia kata lima lam tazhabi hatta al-an. Dia kata anta lam taqul izhabil an wal amru la yufidu al-fawr, amma ta'allamta usul al-fiqh ya habibi ya ba'di. Si suami kata alam tasma' kalam sayyidina al-imam al-haramain illa ma dalla ad-dalilu alayh. Faqala zawjah lakin mush mawquf fil mat. Sah? Mush mawquf. Jadi suami kata na'am walakinahu yufham. Ya, akhirnya jadi munaqashah ilmiah lah kalau suami isteri tu memang dua belajar agama lah. Sebab apa? Sebab ada qarinah yang menunjukkan si suami minta pergilah sekarang. Sebenarnya kata wallahi ana minas sabah hatta al-an ana lam akul ba', wallahi ana jawa'an. Apa itu qarinah dia? Ana jawa'an, izhabi, maksudnya al-an. Nampak tak? Izhabi al-an. Walaupun tak disebut al-an, tapi difahami daripada qarinah. Qarinah yang menunjukkan suami dah lapar sangat. Maksudnya so pergi ke pasar tu tujuan untuk apa? Untuk jalan-jalan, beli barang, masak lah maknanya. Jadi di sana ada qarinah yang menunjukkan dalam situasi tadi al-amru di sini yufid al-fawr.
Tapi kalau tak ada qarinah, kalau tak ada qarinah, yang itu akan menimbulkan masalah. Sebab kalau tak ada qarinah, maka yang disuruh kena tanya, yakni al-an, dia kena minta penjelasan daripada yang menyuruh. Jadi kalau dalam isu-isu begini sangat-sangat penting dalam, contoh kalau macam dalam proses mahkamah kan, dia akan bahasan ini akan timbul. Saya suruh dia pergi ke kedai, dia tak pergi. Si isteri kata, betul ya Arif, dia suruh saya pergi kedai, tapi dia tak kata pun kena pergi sekarang. Nampak? Dia qadi tu pun kalau tak baca sufik, entah macam mana nak buat dia. Jadi benda-benda begini sangat penting. Sebab kita tahu, perintah ni sendiri daripada semata-mata perintah, dia tidak menunjukkan kena buat bila. Buat bila ni diambil daripada bukti luar. Okey, jelas? Wala yaqtadi al-fawr. Maksud dia, la yaqtadi al-amrul mujarrad an zikril al-fawriyya atau tarahi. La yaqtadi al-fawr. Kenapa tidak menunjukkan perintah tu sendiri tidak menunjukkan kena buat segera? Kata Imam Al-Haramain, li'anna al-gharada minhu, kerana tujuan, gharad maksudnya tujuan, al-gharad min al-amri, minhu maksudnya min al-amri, ijadul fi'l. Jadi Imam Al-Haramain kata sebab tujuan kenapa adanya perintah ni, perintah itu dikeluarkan dengan tujuan untuk beritahu yang disuruh kena buat perbuatan yang disuruh. Itu je. Ijadul fi'li. Itu tujuan kenapanya ada fi'lul am, supaya akan terhasilnya perbuatan yang disuruh. Suami kata pada isteri, izhabi ila suq. Maksud dia si suami mahukan ijadu fi'li zihabi ila suq. Suami mahu wujudnya perbuatan daripada si isteri dia, yang mana perbuatan itu adalah pergi ke pasar. Itu je. Jadi kata Imam Al-Haramain, gharad, tujuan daripada al-am adalah mujarrad ijadil fi'li, semata-mata supaya perbuatan itu muncul, wujud. Itu je. Min ghairi ikhtisas, tanpa ada sebarang pengkhususan. Min ghairi ikhtisasin, tanpa ada sebarang pengkhususan. Biz zamanil awal, tanpa ada sebarang pengkhususan terhadap zaman yang pertama. Dunaz zaman as-tsani, bukan pada zaman yang kedua. Yang pula ni zaman pertama, zaman kedua ni kan? Zaman bila? Zaman jahiliah ke? Tak, bukan cik. Bukan itu isu dia. Imam Ahmad nak beritahu begini je. Sekarang perintah yang dikeluarkan itu, apa tujuan? Apa tujuan perintah ini wujud? Supaya perbuatan yang disuruh itu diwujudkan. Itu je. Tanpa sebenarnya perintah itu mengkhususkan kena buat pada waktu tertentu, tidak pada waktu yang tertentu. Itu je. Jadi bila datang sebarang perintah yang berbunyi izhabi ila suq, sila pergi ke pasar. Perintah itu apa peranan dia? Semata-mata nak bagi tahu si isteri kena mewujudkan satu perbuatan yang namanya azhab ila suq, pergi ke pasar. Tanpa perintah itu mengkhususkan kena pergi sekarang atau kena pergi lepas ni. Zamanul awal duna zamanis tsani, tidak berlaku pengkhususan. Tidak berlaku pengkhususan dalam perintah itu. Perintah itu tidak mengkhususkan kena buat pada zaman yang pertama sebelum zaman yang kedua. Ataupun perintah itu tidak pula mengatakan kena buat pada zaman yang kedua bukan pada zaman yang pertama. Maknanya zaman bila kena buat perintah tidak disebut oleh perintah. Al-amru la yazkur waqtat tanfiz. Innamal amru gharaduhu ijadul fi'li. Perintah peranannya semata-mata untuk memastikan perbuatan yang disuruh terhasil. Waktu bila? Jam berapa?
waktu yang pertama ke, maksud dia waktu yang lebih awal, ataupun waktu yang kedua, itu waktu selepasnya. Waktu yang sekarang ke waktu selepas ni, lepas setengah jam ke lepas 3 jam, itu tidak dapat diambil daripada perintah. Itu perlu dirujuk kepada al-qarinah, al-kharijiyah. Okey. Jelas? Clear? Senang tak Sufik? Senang je Sufik dia sebenarnya. Cuma kalau baca seorang-seorang, insya-Allah lah. Saya pun biasa je senang ni sebab kita mengaji dengan Syekh Said Syaltut tu yang nampak jelas tu. Peringkat awal baca-baca getar juga nak baca orang kot peringkat awal. Sebab tak faham juga dulu. Tapi yalah, alhamdulillah dengan adanya guru-guru kita yang menjelaskan, jadi kita dapat tumpang barakah, kita pun dapat faham. Jadi kita pun kongsi pada sahabat yang dirahmati Allah. Nanti sahabat lagi share, nanti serahkan kepada adik-adik yang akan datang pula. Begitulah. Betul Ustaz. Okey. Selesai kita punya madah kita. Okey, ada lebih kurang 60 minit yang berbaki. Saya cadang nak hafal matan. Okey. Sebab kalau saya teruskan dengan syarah, rasanya otak kita semua dah tempur lah. Saya mengajar ni pun macam nak kembang kepala ni Sebab yang mengajar tu lagi-lah dia kena mendatangkan contoh-contoh yang tak pernah terfikir sebab tu semua kelas tadi Tapi barakah kelas tu contoh datang lah. Okey. Kita hafal yang berbaki supaya pada pertemuan akan datang kita boleh terus syarah, insya-Allah. Tapi saya cadang nak ambil sikit je sebab takut kalau ambil banyak tepu belaka kembang kepala semua Tapi tak apa kita berpenat dalam ilmu itu lagi baik daripada kita bersenang-senang dengan kemalasan Okey, kita sambung. Sebelum tu kita baca yang telah kita hafal tadi. Lepas tu kita sambung dengan matan yang baru. Boleh? Sebab saya kali ni bercita-cita semua untuk dapat hafal matan ni. Sebab saya pribadi tak hafal lagi matan ni. Dah banyak kali khatam kelas tapi tak dapat dah hafal ni. Moga-moga kita dapat khatam sama-sama. Kalau dapat khatam sama, kita buat kenduri besar. Okey? Siapa yang keluarkan duit? Sahabat-sahabat. Saya tak nak keluarkan وصيغته افعل وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني وصيغته افعل وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني والأمر بإيجاد الفعل أمر به 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 وبما لا يتم الفعل إلا به
وبما لا يتم الفعل إلا به وبما لا يتم الفعل إلا به وبما لا يتم الفعل إلا به وبما لا يتم الفعل إلا به وبما لا يتم الفعل إلا به والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة 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 المؤدية إليها 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 والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وصيغته افعل وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وصيغته افعل وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل باختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به
كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها والحمد لله رب العالمين. Okey, ada rezeki insya-Allah kita bertemu semula pada minggu hadapan pada jam 8.30 malam biiznillah subhanahu wa taala. Moga diberkati Allah, moga semuanya dimudahkan Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.